قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, kita betulkan niat untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam majlis ilmu untuk sukakan Allah, niat mencari ilmu kerana Allah Taala. Niat juga untuk tunggu solat Isyak. Sesiapa yang tunggu solat, dia seolah-olah sedang melakukan solat tersebut. Baik, kita di muka surat 20. Sifat yang wajib. Betul ya, sifat. Itu siddiq. Jadi sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul ada 4. Pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, dan keempat fatanah. Jadi siddiq dah selesai, kita masuk amanah. Baik, amanah adalah satu sifat di dalam diri para rasul, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara zahir dan batin mereka daripada perkara-perkara yang dilarang. Walaupun larangan tersebut bersifat makruh ataupun khilaf aula. Khilaf aula. Makruh ialah benda yang tidak disukai, yang dicela, tidak disukai, tapi tak berdosa lah, tak disukai. Khilaf aula pula ialah dia ada dua benda, dua-dua tu baik, tapi satu tu lagi baik pada yang satu lagi. Ada A dengan B. A baik, B pun baik juga, tapi B tu lebih baik daripada A. Jadi kalau dia pilih A, yang tu kita panggil khilaf aula. Khilaful aula. Memilih sesuatu yang bertentangan dengan yang lebih baik. Tu khilaful aula. Sifat Nabi tak boleh macam tu lah. Sifat Nabi dia mesti sentiasa memilih yang paling aula, yang paling afdal, yang paling terbaik. Jadi kalau ada dua benda baik, satu tu lebih baik daripada yang pertama. Kalau dia pilih yang pertama, maka itu khilaful aula. Kalau dia pilih yang kedua tadi tu, yang itu kita panggil lebih aula ataupun lebih afdal. Maksudnya mereka dipelihara daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, sama ada dosa tersebut berbentuk zahir maupun batin. Ia termasuklah keadaan mereka sebelum kenabian dan sewaktu mereka masih kanak-kanak. Mereka turut dipelihara daripada melakukan perkara-perkara yang terlarang. Bahkan mereka juga terpelihara daripada melakukan perkara-perkara makruh dan khilaful aula. Andainya berlaku perkara-perkara yang zahirnya seperti perkara makruh dan khilaful aula, maka ianya adalah untuk tujuan pensyariatan. Justru jadilah perkara tersebut sesuatu yang wajib ataupun sunat bagi hak mereka. Maka perbuatan para nabi dan rasul berkisar antara perkara-perkara wajib maupun sunat. Oleh yang demikian, kita dapati di mana Rasulullah SAW pernah mengambil wuduk dengan membasuh anggota wuduk sekali ataupun 2 kali sahaja. Tu khilaful aula. Yang aula basuh 3 kali, tapi Nabi pernah mengambil wuduk membasuh sekali ataupun 2 kali. Membuang air kecil secara berdiri. Nabi SAW pernah membuang air kecil secara berdiri. Ada disebutkan dalam hadis. Dan sebagainya. Maka tujuan dilakukan tersebut adalah untuk memberitahu bahawasanya perkara-perkara tersebut sekadar makruh atau menyalahi yang lebih utama. Adapun perkara yang maksiat, maka tidak berlaku kepada mereka sama sekali secara umumnya. Walau bagaimanapun,
Apa yang disangka sebagai maksiat yang pernah dilakukan oleh mana-mana para rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam, ianya mempunyai takwilan yang sahih. Takwil itu ialah memindahkan makna zahir kepada makna yang tidak zahir. Contohnya, kekuasaan di tanganku. Makna zahir seolah-olah kuasa tu ada di tangan dia, serupa macam magic kan, ataupun parit buntak dalam genggamanku, seolah-olah macam parit buntak tu kecil duduk dalam tangan dia. Tu makna zahir. Jadi perkataan tersebut perlu ditakwil. Takwil memindahkan makna zahir kepada makna yang lebih luas, tetapi masih dalam lingkungan makna perkataan tersebut secara keseluruhan. Jadi genggaman di situ bererti kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan pangkat dan sebagainya. Itu nama dia takwil. Jadi bila mana para nabi dan rasul terpalit dengan apa-apa perkara yang dilihat seperti maksiat, makanya ia perlu ditakwil. Tak boleh ambil secara zahir bahawa para nabi melakukan maksiat. Tidak bolehlah seseorang itu berbicara tentang kesalahan yang dinisbahkan kepada para rasul alaihi salatu wassalam tanpa sebab dan tanpa menjelaskan takwilan yang baik terhadap perbuatan tersebut sebagai adab kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, dan sebagai suatu sikap bertanggungjawab agar tidak berbicara tentang apa yang tidak diketahui. Baik, amanah. Amanah ialah amanah yang kita faham secara umum sebagai amanah tu, itulah makna amanah. Jadi secara umum dan khusus, bahkan yang khusus, para nabi dan para rasul bersifat dengan sifat yang amanah. Mereka tidak menyembunyikan sesuatu. Berlawanan dengan fahaman Syiah, mereka mengatakan para rasul dan nabi tidak wajib untuk amanah. Syiah. Pasal apa? Mereka kata nabi ada menyembunyikan wahyu, iaitu kekhilafahan Sayyidina Ali. Kerana apa? Kerana takut kepada Abu Bakar dan Umar. Takut kepada Abu Bakar dan Umar. Takut pasal mereka ni ada pengaruh yang kuat. Satgi mereka ni orang kata pecah hati, tinggalkan Nabi kan, kalau bagi kekuasaan khilafah tu kepada Sayyidina Ali. Pasal Sayyidina Ali ni muda lagi. Jadi hak tua-tua, hak rapat dengan Nabi ni mestilah nak jawatan dulu. Mestilah mereka yang nak dulu. Serupa macam kita parti politik yang duk adalah kan, dia duk lama dah, 20-30 tahun dah berjuang, berkempen sana sini. Tiba-tiba hak nak jadi presiden, hak baru jadi ahli minggu lepas. Jadi hak tua tak puas hati kan. Yang tua tu dia dah banyak pengikut dia. Dia dah ramai pengikut dia. Sekali dia pecah hati, dia buat parti baru. Jadi untuk kononnya ni dakwaan Syiah lah, risau Abu Bakar, Umar dan orang-orang tua ni buat fahaman yang baru, maka didiamkan wahyu. Konon-kononnya Allah melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah seterusnya selepas kewafatan Nabi. Mereka menuduh Nabi SAW menyimpan ataupun merahsiakan wahyu. Perkara tersebut, siapa yang percaya, hukum dia kufur. Kerana bagi ahli sunnah wal jamaah, tidak ada apa yang disembunyikan oleh Nabi dan Rasul, kerana sifat yang wajib kepada mereka ialah amanah. Sebab tu kita mengaji bab-bab ni, untuk membezakan kita dengan Syiah, membezakan kita dengan Mu'tazilah, membezakan kita dengan fahaman-fahaman yang lain yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Faham kan situ? Termasuk perbahasan amanah ialah perbahasan maksum. Maksum. Selalu kita duk dengar maksum. Maksum tu nama makcik makcik Som kan. Tapi dia maksum dengan ain. Maksum. Apa yang kita faham, nabi-nabi ni tak buat dosa. Fahaman macam tu dia betul tapi tidak tepat.
betul tapi tidak tepat. Benda ni hari tu saya dah cerita, tapi kita ulang kaji sekali lagi lah secara detail sikit, sebab kita dah masuk dalam dia punya bab amanah yang membincangkan tentang maksumnya para nabi. Apa tu maksum? Kita duk faham nabi-nabi tak buat dosa. Macam tu ke makna dia yang tepat? Tidak. Tidak. Bukan macam tu. Bukan nabi-nabi tidak melakukan dosa, tetapi nabi-nabi tidak dikira dosa kepadanya. Tidak dikira dosa kepadanya kerana syariat nabi dengan syariat bukan nabi adalah berbeza. Hari itu saya cerita hukum ada 3, ingat lagi? Hukum adi, hukum syar'i, hukum aqli. Itu yang pengajian sebelum ni. Hukum adi itu hukum adat. Perkara yang Allah cipta secara berulang-ulang. Sunnatullah, ketetapan Allah. Allah tetapkan macam tu. Contohnya tarikan graviti, angkat lepas jatuh, angkat lepas jatuh. Itu hukum adat. Kalau kita angkat lepas tiba-tiba dia terapung, maka itu kita panggil khariqul adah. Dia berlawanan dengan adat. Berlawanan dengan adat ada 6. Kan? Ada mu'jizat, ada irhas, ada karamah, lepas tu ma'unah, lepas tu istidraj, dan yang ke-6 sihir. 6 tu saja yang diizinkan oleh Allah untuk melawan hukum alam, melawan hukum sains, melawan hukum adat, melawan hukum fizik, melawan hukum kimia dan apa saja nama yang kita nak bagilah. Tapi dalam kitab tauhid dia menamakan sebagai hukum adah, hukum adi, hukum adat, boleh belaka. Kemudian hukum akli yang 3 tu wajib, mustahil, harus. Yang tu berkaitan dengan akal kita saja, bukan berkaitan dengan sesuatu yang diwajibkan dalam syariat. Sebab wajib ni dia ada 2. Satu wajib akal, satu lagi wajib syariat. Wajib syariat hari itu saya dah bentang dah hari itu. Yang wajib ala, wajib ke atas. Dengan wajib fi, wajib li, wajib ke dalam, wajib kepada. Wajib kepada dengan wajib ke atas berbeza. Wajib ke atas ialah wajib syariat. Apa definisi dia? Kalau buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Terikat dengan peraturan dan ancaman. Terikat dengan ancaman dan juga diberi tawaran, diberi promosi, tawaran, offer. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dinisbahkan kepada wajib syar'i, kerana tidak ada yang lebih tinggi dan agung daripada Allah untuk menghukum Allah kalau Allah tidak melakukan perkara yang wajib. Jadi tidak ada yang wajib bagi Allah, kerana Allah lah Tuhan yang mewajibkan sesuatu. Jadi yang boleh kata wajib kepada Allah ni adalah wajib aqli, wajib kepada, wajib li dalam bahasa Arab dia, wajib lillah, wajib fi zatillah, wajib fi maulana, kan, azza wa jalla, macam tu. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab. Baik. Jadi kalau kita tengok hukum yang kedua, yang ketiga tadi, yang pertama adi, yang kedua aqli, yang ketiga hukum syar'i. Yang syar'i ada 5 kan? Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Selain daripada 5 ini tidak ada hukum yang ke-6. Jadi kalau kita jadi mufti, secara usul ataupun peraturan memberi fatwa, bagi yang mempelajari peraturan-peraturan memberi fatwa, dia hanya dibenarkan memberi 5 hukum tu sahaja. Kalau nak menjawab soalan-soalan hukum hakam, ada orang tanya, apa hukumnya saya buat perbuatan A? Mufti kata haram, ataupun wajib, ataupun sunat, ataupun makruh, ataupun harus. Ni saja. Dia tak ada jawapan yang ke-6. Ni peraturan memberi fatwa. Jadi kalau ada orang tanya, apa hukum dia kita buat macam ni? Dia kata hukumnya bid'ah. Yang tu bukan. Hukumnya bid'ah, dia kata ada. Bid'ah bukan hukum. Bahkan bid'ah tu sendiri
tertakluk kepada 5 yang hukum tadi tu, 5 hukum syar'i. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunat, makruh dan juga harus. Nah. Jadi kalau orang tu kita tanya dia, apa hukum baca Yasin tiap malam Jumaat? Dia kata hukumnya bid'ah. Orang tu jahil dalam memberi fatwa. Dalam memberi fatwa. Bukan jahil keseluruhan, jahil dalam kaedah memberi fatwa. Orang tanya hukum. Hukum kena jawab 5 tu saja. Kan? Sama ada dia makruh ataupun dia haram ataupun dia sunat, ikut mana? Kalau ikut ulama-ulama Melayu kita, tanah Melayu kita, apa tok-tok guru kita, hukum dia sunat. Kan? Membaca Al-Quran berjemaah. Kaifiat dia kaifiat yang bid'ah kerana tidak ditunjukkan oleh Nabi. Tapi adakah bid'ah semuanya haram? Tidak. Imam Aiz Abdul Salam digelar sebagai Sultanul Ulama di dalam mazhab Syafi'i. Dia sebut ada 5 hukum kita kena teliti dalam bab bid'ah. Jadi bila sebut kata baca Yasin tiap malam Jumaat, dia dikira sebagai bid'ah yang sunat. Benda Nabi tak buat tapi hukum dia sunat. Macam tu. Termasuklah juga benda-benda yang kita orang duk khilafkan. Contohnya ziarah kubur waktu hari raya, baca tahlil waktu kematian, kan? Semua tu adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi tetapi hukumnya sunat. Jadi kena tanya soalan bagi betul, jawapan kena bagi betul. Kalau dia kata baca Yasin malam Jumaat secara khusus berjemaah bid'ah ke tak bid'ah? Itu kita boleh jawab bid'ah. Boleh jawab bid'ah. Tapi kalau dia tanya hukum, tak boleh kata hukumnya bid'ah sebab hukum hanya 5 tadi saja. Ni kita panggil hukum syar'i. Hukum syar'i secara khususnya kita sebut hukum syar'i taklifi. Hukum syar'i taklifi secara khusus. Secara umum kita sebut hukum syar'i saja. Sebab hukum syar'i dia pecah 2, satu taklifi, satu lagi wad'i. Wad'i ni sah, batai, dengan mani', semua benda tu lah ada 5 ke 6 macam tu. Baik, jadi saya nak cerita tentang hukum syar'i taklifi yang 5. Bagi kita orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, hukum taklifi syar'i kepada kita adalah 5. Adalah 5. Yang tadi itulah wajib, haram, makruh, sunat, harus tu lah 5 tu. Tetapi bagi para nabi dan rasul, hukum taklifi kepada mereka hanya 2 sahaja. Wajib dan sunat. Wajib dan sunat. Tidak ada yang makruh, yang haram atau yang harus kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Semua perbuatan nabi dan rasul, sama ada di mata kita khilaful aula, maksiat, haram dan sebagainya, tapi di sisi nabi ianya adalah wajib atau sunat. Harus pun tak ada bagi nabi. Bagi nabi-nabi perkara harus pun tidak ada. Harus ni benda apa? Buat tak berdosa, tak buat tak berdosa. Kira tak ada apa hukum. Buat tak dapat pahala, tak dapat dosa, tinggal pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kalau haram, buat berdosa, tinggal dapat pahala. Kalau wajib, buat apa dapat pahala, tinggal berdosa. Duk main pusing-pusing terbalik lagu tu. Kalau makruh, tinggal dapat pahala. Kalau buat, tak dapat dosa. Kalau sunat tinggal tak berdosa, buat dapat pahala. Mai tang harus, buat ke tak buat ke, dosa tak dapat, pahala tak dapat. Jadi bagi para nabi, harus pun tidak ada kerana semua perbuatan nabi itu berpahala. Semua kehidupan nabi-nabi itu berpahala. Kerana diri nabi-nabi itu sendiri adalah syariat sunnah. Pasal apa? Pasal apa saja yang nabi buat itu dikira sunat atau wajib. Itu je. Kerana mereka adalah pemimpin ataupun uswah al-hasanah, contoh kepada manusia. Jadi manusia tiru perbuatan mereka, manusia dapat pahala sunat. Sebab tu mereka buat apa pun kena jadi sunat. Faham tak ni? Dia punya formula dia. Ya. Kalau ada benda yang nabi-nabi buat tu haram ataupun makruh, macam mana kita nak ikut sunnah? Saya tak boleh ikut sunnah yang tu, haram. Pasal Nabi buat benda haram, pasal Nabi buat benda makruh. Sebab itulah
ulama bagi tahu hukum taklifi bagi para nabi dan rasul ialah wajib dan sunat sahaja. Itulah makna maksum, iaitu tidak ditaklifkan, tidak dibebankan, tidak dipertanggungjawabkan dengan perkara hukum haram, makruh atau harus. Bukan tak buat perkara haram atau makruh, bukan tak buat, tapi tidak dijatuhkan hukum haram atau makruh ke atas mereka. Bahasa mudah dia, kalau nabi-nabi melakukan perkara yang di mata kita berdosa, tetapi di sisi nabi tersebut dia mendapat pahala. Faham tak? Contohnya membunuh. Kita bunuh orang berdosa. Termasuk dosa-dosa besar, membunuh. Tapi kalau nabi membunuh orang, pahala bagi dia, ibadah bagi dia, ibadah bagi dia, sama ada sunat atau wajib. Kita kalau kencing berdiri, makruh. Tapi kalau nabi kencing berdiri, dia jadi wajib. Sunat pun tak, wajib. Faham tak? Kalau kita minum berdiri, makruh. Kalau nabi-nabi minum berdiri, dia jadi wajib, dapat pahala wajib. Okey. Macam mana nak faham benda ni? Ulama menyebutkan di dalam syarah kepada bab amanah dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab sifat 20, apabila membincangkan pasal amanah, mereka membincangkan secara terperinci macam mana nak bagi faham. Mereka kata nabi-nabi ni kita kena faham, mereka ni adalah sumber syariat. Sumber syariat. Apa sahaja mereka buat menjadi syariat. Apa sahaja mereka buat menjadi syariat. Jadi atas sebab itu, mereka buat perkara yang secara zahirnya kita nampak macam dosa, sebenarnya itu adalah untuk menyempurnakan syariat. Contohnya, kencing berdiri pernah dilakukan oleh Nabi SAW, disebutkan dalam hadis. Tapi bolehkah kita kata kencing berdiri ini sunnah? Tak boleh. Tapi pernah dilakukan oleh Nabi? Pernah dilakukan oleh Nabi. Habis itu ke atas Nabi hukum dia apa? Hukum dia wajib. Pasal apa hukum dia wajib? Kerana Nabi wajib menyampaikan hukum kepada umat dia. Jadi wajib bagi Nabi kencing berdiri sekali seumur hidup, untuk mengajarkan kita sampai kiamat bahawa kencing berdiri itu tidak haram, tetapi makruh. Kalau seumur hidup Nabi tak pernah kencing berdiri, maka secara automatik hukum kencing berdiri menjadi haram. Faham tak ni? Tapi disebabkan Nabi pernah buat sekali je, maka terus dia jadi makruh. Contoh lagi, kayu sugi dengan semayang tarawih. Nabi SAW semayang tarawih tak teratur. Sat di masjid, sat di rumah, sat buat 8, sat buat 20. Tapi yang rajih kata para ulama, tiap-tiap malam Nabi buat 20. Cuma buat sikit di masjid, selebihnya buat di rumah. Ataupun buat sikit di rumah, selebihnya buat di masjid. Pasal apa Nabi buat semayang tarawih tak teratur? Tapi masa zaman Sayyidina Umar, dia suruh buat, semua orang buat 20. Sampai lah ni, sampai sekarang, semua orang buat 20. Daripada zaman Sayyidina Umar sampai sekarang. Bahkan Sayyidina Umar bila tengok orang semua berkumpul buat semayang tarawih 20 rakaat dengan satu imam, dia kata hazihi ni'matul bid'ah. Inilah bid'ah yang terbaik sekali. Itu dalam kitab Sahih Bukhari dah. Kita hadis sahih ni, hadis sahih. Jadi kenapa Nabi SAW tidak solat tarawih tu 20 rakaat diimamkan oleh Nabi sepanjang Ramadan? Kerana kalau Nabi buat macam tu, maka semayang tarawih menjadi wajib. Pasal Nabi tak pernah tinggal. Apa yang Nabi tak pernah tinggal jadi wajib. Jadi benda yang Nabi cinta sangat-sangat, Nabi terpaksa tinggalkan sekali, dua kali,
ataupun dijarang-jarangkan kerana khawatir Allah akan mewajibkan ia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bagi tahu, jika, mafhum dia dalam bahasa Melayu, jika aku tidak khawatir akan membebankan umatku, nescaya aku akan wajibkan semua umatku bersiwak menggunakan kayu sugi setiap kali sebelum berwudu, sebelum solat. Sebelum solat. Bisa dengar hadis tu? Kalaulah tak kerana aku risau, aku khawatir akan menyusahkan umatku, aku akan wajibkan. Pasal Nabi ni, antara kecintaan Nabi, selain daripada isteri yang solehah, solat dan minyak wangi, yang keempat ialah bersugi. Sampai Nabi nak wafat ni, Nabi nak meninggal dah ni, dalam keadaan sakaratul maut ni, sakit yang amat, Nabi minta siapa-siapa tolong sugikan gigi Nabi. Tolong sugikan, pasal Nabi nak angkat tangan pun tak larat lah. Betapa cintanya Nabi dengan bersugi, bersiwak. Nabi suruh bersugi itu sebelum Nabi bertemu dengan Tuhan, sebab Nabi nak bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah bersugi. Tapi Nabi sayang macam mana pun dengan perbuatan tu, tetap Nabi tinggalkan. Kadang-kadang tinggal, kadang-kadang buat, supaya hukum dia menjadi sunat. Jadi meninggalkan sesuatu bagi para Nabi adalah wajib atau sunat. Melakukan sesuatu bagi Nabi, sama ada haram ataupun khilaful aula ataupun makruh, bagi para Nabi adalah wajib atau sunat. Faham ni? Jadi itulah maksum, iaitu tidak terkena kepada para Nabi hukum taklifi yang 3. Wajib, makruh dengan harus. Sunat dengan wajib ya. Contohnya Nabi Khidir alaihi salam dalam surah Al-Kahfi, dia bocokkan sampan, kan? Nabi Musa tanya nak ikut, nak belajar ilmu. Nabi Khidir kata, hang takkan mampu untuk bersabar. Lan yastati' ma'iya sabra, kan? Lan tastati' ma'iya sabra, kau takkan mampu untuk bersabar dengan aku. Nabi Musa kata, tolonglah. Dia merayulah, minta juga masuk untuk diajar oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir pun benarkan. Tapi dia kata, jangan tanya apa-apa, jangan cakap apa-apa, jangan komen apa-apa, jangan kecam apa-apa. Kita ni kira viral je, nak kecam kan. Belum tahu lagi kisah sebenar apa, kecam dulu, lepas tu baru kita selidik. Jadi Nabi Khidir pun pesan yang sama. Hang tengok, jangan duk kata apa, duk sengap sudah. Lepas tu mereka pergi lalu seberang sungai, naik sampan Grab. Zaman dulu pun ada Grab lah, macam taksi kan. Mereka ambil upah untuk seberang sungai, naik kat sampan tu, sengap-sengap dia lubangkan sampan tu. Nabi Musa duk nampak, driver duk di depan tak nampak, tapi Nabi Musa duk nampak. Ish, dia kata benda ni haram ni. Dari sudut syariat haram. Mana boleh menzalimi orang lain, merosakkan harta. Kita naik taksi ke naik Grab ke, kita duk korek-korek seat dia bagi berlubang. Haram lah. Mana boleh merosakkan harta orang lain. Turun pada tu Nabi Musa pun apa lagi, dia tak boleh tahan pasal dia Nabi. Dia kena menyampaikan perkara yang hak. Dia kata tak boleh buat lagu tu, salah. Nabi Khidir kata, kan aku dah cakap hang takkan mampu bersabar dengan aku. Okey, aku minta maaf, aku terlupa. Teruskan lagi. Jalan lagi, jumpa budak. Dia kepok pula budak tu. Mati budak tu. Oh, hak ni lagi dahsyat. Tadi lubangkan sampan tak apalah, harta ya. Ni sampai melibatkan nyawa dia. Dia kepok pula budak tu sampai mati. Lepas tu dia tak tahan. Lepas tu sama juga peristiwa dia. Nabi Khidir kata, itulah aku cakap, takkan mampu bersama dengan aku, takkan mampu sabar. Dipendekkan cerita, habis apa semua, maka dia pun cerita, aku lubangkan sampan tadi itu kerana perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah. Kerana apa? Wara'ahum malik ya'khudha kulla
safinatin ghasba. Di depan sana ada satu orang raja, dia buat tol, dia buat sempadan dekat sungai. Siapa lalu dekat situ, dia akan rampas semua sampan-sampan. Tetapi sampan yang dirampas hanya sampan yang elok saja, yang tidak ada kecacatan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Khidir, lubangkan sikit sampan pakcik tadi tu, kerana pakcik tadi tu orang baik, dia mencari nafkah untuk keluarga dia. Kalau sampan dia kena ambil dengan raja tu, dia nak cari nafkah untuk bagi makan anak bini dia macam mana? Maka Allah hantar Nabi Khidir pi sampan, pi bocorkan sampan dia, supaya selamat daripada raja yang zalim. Jadi melubangkan sampan bagi Nabi Khidir adalah wajib. Faham ni? Bukan kalau kita dapat arahan pada siapa? Saja-saja pi lubang kereta orang, dosa. Kan? Jadi dia dapat perintah daripada Allah. Kemudian budak tu Allah perintahkan Nabi Khidir untuk bunuh dia. Sebab bila dia besar sikit nanti, dia akan kufur kepada Allah, dia akan bawa ajaran sesat, dan dia akan menyesatkan mak bapak dia sekali yang asalnya orang beriman yang soleh. Mak bapak dia orang beriman, orang soleh. Dapat anak mula-mula Islam, bagus, ahli ibadah. Tapi sampai satu tahap nanti Allah akan uji dia akan murtad dan dia akan bawa ajaran sesat, dia akan sesatkan mak bapak dia. Maka Allah perintahkan Nabi Khidir bunuh budak tu cepat sebelum dia murtad. Maka dia dengan mak bapak dia masuk syurga. Nah, jadi membunuh budak tu adalah satu perkara yang menguntungkan kepada budak tu sendiri. Jadi perbuatan Nabi yang haram, yang kita nampak haram, yang kita nampak makruh, sebenarnya sunat atau wajib bagi mereka. Contoh lagi, Nabi Adam AS makan buah khuldi. Itu melanggar perintah Allah tu, jelas-jelas kan perintah Allah. Tapi Nabi Adam langgar. Allah bagi tahu jangan dekat pun dengan hazihi syajarah, dengan pokok ni jangan dekat pun. Nabi Adam bukan takat dekat, pi makan terus. Sebelum tu Hawa makan dulu. Dia makan 2 biji, lepas tu Nabi Adam pula makan. Tu yang dulu masa kecil-kecil dulu kelas Padu'in, ustazah kata makan lepas tu terlekat kat rongkong, tu jadi halkum tu. Tu jadi halkum. Anak-anak hak lelaki semua ada halkum. Itu buah khuldi yang terlekat di rongkong. Kan? Bisa dengar? Saya pun tak tahu betul ke tak. Tak tahu betul ke tak. Mungkin lah betul kan, wallahu alam. Bila makan saja tak dan telan lagi, Allah dah perintahkan, dah buang depa punya pakaian. Dibuang pakaian syurga dan dihantar pergi ke dunia. Teriak Nabi Adam. Sampaikan dalam sebuah hadis Nabi SAW ada bagi tahu betapa menyesainya Nabi Adam tu kalau dikumpulkan semua kesedihan dan tangisan anak-anak dia sampai kiamat, tetap tangisan dan kesedihan Nabi Adam ni lebih lagi. Dikumpulkan semua, berbilion-bilion punya kesedihan, sedih kehilangan mak bapak, sedih kehilangan harta, sedih kena corona, kan? Semua tu dikumpulkan, lebih lagi hak Nabi Adam ni. Nak bak mai kata punyalah dia menyesai, sedih tak tahu nak bak. Tapi sebenarnya pelanggaran syariat di dalam syurga itu sebenarnya adalah sesuatu perkara yang wajib bagi Nabi Adam. Dia dapat pahala wajib. Walaupun secara zahir kita nampak dia melanggar perintah Allah, tapi dapat pahala wajib. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala nak hantar Nabi Adam ke dunia, tapi perlukan alasan. Takkan tiba-tiba duduk di syurga syok-syok makan sana makan sini terus hantar pergi dunia. Dia terpinga-pinga pasal apa kan? Aku buat salah apa? Faham tak? Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah bagi tahu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ard, di atas bumi khalifah. Sesungguhnya aku ingin jadikan khalifah di atas muka bumi, bukan fil jannah, tapi fil ard. Bukan khalifah di syurga, tapi khalifah di atas muka bumi. Bang tu kan?
Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'watan mas'ul. Baik, jadi dalam Al-Quran menyebutkan sesungguhnya aku ingin jadikan khalifah di atas muka bumi, bukan di syurga. Jadi nak abang mai kata Allah dah plan siap-siap dah nak hantar Nabi Adam ni ke bumi, bukan duduk di syurga. Sebelum Nabi Adam dicipta lagi dah abang siap-siap dah tempat dia di bumi, di atas muka bumi ni. Makan buah khuldi apa semua tu alasan supaya ni nak abang mai kata Allah SWT sangat sayang pada nabi-nabi dia. Sangat sayang pada nabi-nabi. Macam kita lah, ada anak duk main telefon. Saya selalu buat taktik tu, duk main telefon tak mau bagi, kan? Jadi macam mana nak bagi dia bagi telefon tu kat kita? Orang rumah saya telefon bunyi, anak tu main bagi kat kita. Baba ada orang telefon, kan? Yang telefon tu orang rumah kita. Tu semua taktik alasan ya. Kalau kita minta secara paksa apa semua tak kira riau, kan? Kita rampas handphone daripada dia, duk main je, tak kira riau. Kita sayang pada anak dan kita tak mau juga dia hingat, tak mau dia bisin. Kena buat taktik, kena buat alasan. Telefon saya senyap, telefon tu bunyi, dia terus main bagi kat kita. Lepas tu dia pergi sambung main benda lain. Kalau kita ambil terus daripada tangan dia nangis, kan? Jadi kalau Allah tiba-tiba buang Nabi Adam ke bumi tu, pinga-pinga dia pasal apa ni, kan? Duk elok-elok di dalam syurga. Siapa yang duk di dalam syurga tak mau dah main di dunia ni. Di syurga tak payah lapak, tak payah buang air, kan? Sentiasa wangi, kan? Dalam hadis bagi tahu dia punya kumbahan, sistem kumbahan dia adalah melalui peluh, yang mana peluh tu pun lebih wangi daripada kasturi. Dia tak buang air, tak buang yang kecil, tak buang yang besar. Dia hanya berpeluh sahaja dan itu pun sangat-sangat wangi. Tiba-tiba downgrade, turun pergi ke bumi, kena cari makan, kena cari api, kan? Tak mandi 5-6 jam lagi berbau badan, kena cari jamban. Sakit, kan? Sejuk sikit sakit, panas pun sakit.
Makan tak tentu arah lagi sakit. Duduk di dunia ni banyak betul masalah. Siapa lah nak duduk di dunia kalau dah masuk di syurga? Jadi tak mau Nabi yang Allah sayang ni terasa di hati. Maka buatlah peraturan dalam syurga ni. Ada satu pokok yang hang tak boleh makan. Mana ada benda haram dalam syurga? Dalam syurga diharamkan perkara-perkara yang haram. Benda yang haram-haram semua duduk di neraka. Semua benda dalam syurga halal. Buah khuldi tu pun asal dia halal. Ini Allah buat alasan. Kan? Nanti kalau kita dah masuk syurga nanti insya-Allah minta tunjuk Ustaz buah khuldi tu. Tengok. Boleh tak makan macam tu? Boleh tak? Tak ada masalah sebab buah khuldi tu termasuk buah dalam syurga. Boleh makan, tak ada masalah. Tapi Allah yang buat peraturan tu supaya Nabi Adam ni ada alasan untuk dihantar ke atas muka bumi, maka wajib bagi dia untuk makan benda tu. Kalau dia tak makan, tak terlaksanalah perintah Allah yang nak menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Nabi Adam dengan Hawa beranak pinak di dalam syurga. Tu nak jadi apa? Tak jadi khalifah di atas muka bumi. Tak jadilah segala apa yang duk diskripkan pada hari ini yang terjadi kepada kita, kepada nenek moyang kita, kepada para nabi dan sebagainya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, nabi kita pernah tinggal sembahyang subuh. Bukan saja-saja tinggal tapi terlena. Waktu balik daripada perang, tunggu tak masuk subuh lagi, pagi masa tu. Tunggu, semua terlelap, letih baru balik ni. Baru balik daripada ekspedisi musafir, perang pula tu, jauh. Tunggu bila nak masuk subuh ni, tak masuk subuh lah, semua tertidur. Bangun tengok matahari dah naik dah, segalah, lebih pada segalah lagi, matahari dah terang dah. Maka Nabi SAW pun bagi tahu kepada Bilal, qomat, kita semayang jemaah. Semayang subuh berjemaah pada matahari dah terbit. Dan itu tidak mengurangkan kemaksuman Nabi pun. Benda tu berlaku sekali je. Dan benda tu wajib berlaku supaya orang macam kita ni bangun terlepas subuh dah tahu apa nak buat. Kalau Nabi tak biasa tertinggal sembahyang subuh, kita pun terpinga-pinga nak buat apa ni. Tidur pukul 12, bangun pukul 8. Nak buat apa ni? Buat macam mana? Subuh dah tertinggal dah ni. Nak buat macam mana? Jadi ada contoh daripada Nabi. Kalau kita terlepas kerana tertidur, kan, bangun-bangun dah pukul 7, pukul 8 dah, pergi ambil semayanglah subuh tu. Di waktu kita baru bangun tu, terus semayang subuh. Jangan duk tunggu, tak apa, sekejap lagi tengah hari sikit semayang subuh. Tak boleh lagu tu. Kena ikut seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada dalam satu hadis yang lain, Nabi tertinggal rakaat. Semayang tu 4, tapi Nabi buat 3. Sahabat Nabi tak berani nak tegur. Pasal Nabi ni perfect. Nabi ni sempurna. Mustahil Nabi ni lupa. Mustahil Nabi ni akan melakukan kesilapan. Mustahil. Tambahan lagi Nabi ni padanya terletak syariat. Apa yang Nabi buat itu jadi syariat. Jadi sahabat Nabi tahu yang Nabi tertinggal 1 rakaat, tapi depa tak berani tegur. Sebab kod lah semayang hak 4 tu dah jadi 3. Kan? Betul? Semayang asar kan semayang zuhur antara 2 tu kan semayang syak, semayang 4 rakaat. Habis bagi salam, sahabat mai jumpa Nabi, wahai Rasulullah, adakah sembahyang telah dikurangkan rakaatnya? Tu nampak? Bukan tak tahu. Depa sedar yang tak cukup rakaat, tapi depa takut nak tegur, takut itu adalah wahyu yang baru. Dulu masa mula-mula Islam ni, kita semayang menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Palestin. Lepas tu tengah duk semayang menghadap Masjidil Aqsa ni, Allah turunkan wahyu, palingkan wajah kamu ke arah Kaabah. Allah tukar kiblat masa tengah duk semayang ni. Tengah duk semayang, Nabi pusing lalu tu juga. Tu yang jadi Masjid Qiblatain. Duk ada di mana? Mekah Madinah. Kalau kita pergi umrah lagi, depa bawa habis tu Masjid 2 kiblat. Pasal berlaku peristiwa tu di situ.
Jadi apa-apa yang perubahan dalam ibadah berlaku, sahabat tak berani tegur. Tunggu bagi habis dulu baru kita tanya. Dah habis baru tanya, adakah solat telah dikurangkan rakaat? Lepas tu Nabi tanya balik, kurang ke? Kurang satu. Tak ada syariat dikurangkan, aku yang terlupa. Lepas tu Nabi pun bangun, diikuti dengan para sahabat yang lain yang bangun, top up satu lagi rakaat. Bukan ulang balik, top up ya satu lagi rakaat. Kerana terlupa. Jadi terlupanya Nabi pada rakaat pada waktu itu adalah wajib. Nabi dapat pahala wajib. Bukan sunat lah. Bukan sunat. Dapat pahala wajib. Kerana menyempurnakan syariat pada ketika itu. Baik. Ulama pergi jauh sampai kepada para sahabat Nabi. Disebutkan para Nabi itu maksum dan para wali Allah itu, awliya Allah itu mahfuz. Mahfuz. Mim, ha tajam, fa, waw, dhad. Bukan za, bukan za. Dhad. Mahfuz. Maksudnya terpelihara. Jadi kena ingat formula tu nah. Para Nabi dan para Rasul itu maksum. Para awliya atau para wali Allah itu mahfuz. Maksum itu tidak terkena akan haram, makruh dan harus ke atasnya, tidak terkena hukum taklifi yang haram tu ke atasnya, tu maksum. Kalau mahfuz, terpelihara daripada perkataan hafiz. Hafiz ni maksud dia menjaga, hafizul Quran. Orang yang hafiz Quran, orang yang menjaga Al-Quran dalam ingatan dia. Itu hafiz Quran. Jadi mahfuz, para awliya, para wali-wali Allah, mereka tidak maksum. Mereka terkena 5 hukum taklifi itu. Wajib, makruh, haram, semua terkena pada mereka. Tapi mereka mahfuz, dilindungi, dipelihara oleh Allah akan dosa-dosa besar. Timbul persoalan, siapa tu wali Allah? Adakah para sahabat Nabi semuanya wali Allah? Jawapan dia, ya. Semua para sahabat Nabi adalah wali-wali Allah. Semuanya adalah wali-wali Allah. Sebab kalau sahabat Nabi tidak wali, tiba-tiba muncul wali di kalangan bukan sahabat, jadi pening pula status mana lebih tinggi. Wali tadi tu kan contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tu dia tabi'at tabi'in. Adakah status dia lebih tinggi daripada sahabat yang tak wali? Faham tak ni? Sedangkan disebutkan oleh para ulama, status manusia yang paling tinggi selepas para Nabi ialah para sahabat Nabi. Iaitu orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Mati dalam keadaan Islam. Status dia paling tinggi sekali. Ulama kata serendah-rendah sahabat lebih tinggi statusnya daripada setinggi-tinggi wali Allah yang bukan sahabat. Jadi daripada kesimpulan itu kita dapat tahu semua sahabat Nabi adalah wali Allah. Persoalan dia, adakah para sahabat Nabi mahfuz daripada dosa-dosa besar? Seperti kaedah yang kita sebut tadi, para Nabi itu maksum, para wali itu mahfuz. Para para wali mahfuz, para nabi maksum. Adakah para sahabat Nabi ini mahfuz? Jawapannya ya, mahfuz. Habis itu kenapa ada riwayat para sahabat Nabi pernah melakukan dosa-dosa besar? Ada dalam riwayat sahabat Nabi minum arak, ditangkap dan dihukum kena cambuk, kena libah, kena rotan 80 kali. Ada sahabat Nabi yang berzina, laki, perempuan, dua-dua ada, mai jumpa Nabi, teriak-teriak suruh laksanakan hukum hudud kat atasnya. Sahabat Nabi tu. Bukan sahabat Nabi semua wali ke? Macam mana satu orang wali boleh terlintas, jangan kata buat, terlintas untuk berzina, untuk minum arak? Dosa-dosa besar, dosa kecil lain lah, dosa-dosa besar. Sedangkan kaedah mengatakan wali-wali Allah itu mahfuz, dipelihara daripada dosa-dosa besar. Kenapa sahabat Nabi tak dipelihara?
Adakah sahabat Nabi lebih rendah statusnya daripada wali-wali Allah? Wali-wali Allah yang lain, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Sufyan Sauri, Rabi'atul Adawiyah, wali-wali Allah besar-besar ni. Sufyan Sauri, Imam Ghazali, semua hidup mereka tak bisa minum arak, tak bisa berzina. Adakah mereka punya status lebih tinggi daripada sahabat? Di situlah Syiah menjadikan dalil bahawa sahabat-sahabat Nabi ini kufur. Dan wali-wali yang datang selepasnya lebih tinggi statusnya daripada para sahabat Nabi. Pasal itu kita kena mengaji akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kena faham kaedah yang betul. Kaedah dia apa? Para sahabat Nabi paling tinggi di kalangan manusia biasa. Wali duduk di bawah dia. Habis itu soalan tadi tu, kenapa ada sahabat Nabi buat dosa besar, wali tak ada pun buat dosa besar? Kerana jawapan yang sama seperti para Nabi diperintahkan untuk menyempurnakan syariat. Jawapan ni daripada Maulana Zakaria rahmatullah alaih, dan dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab Sirajul Huda yang mensyarahkan tentang Ummul Barahin sifat 20, dalam tu dijelaskan. Dia kata Nabi dan para sahabat Nabi, mereka ni adalah kumpulan yang terpilih untuk menyempurnakan syariat. Dalil dia ayat terakhir bila Allah turunkan kepada Nabi kita. Apa ayat terakhir tu? Ketika Haji Wida di Padang Arafah. Masa tengah duduk di atas unta, Nabi bagi khutbah yang terakhir. Kan dalam masjid-masjid selalu ada kan khutbah terakhir Rasulullah tu. Tu Haji Wida, haji yang terakhir, Nabi memberi pesanan yang terakhir kepada para sahabat. Dalam pesanan yang terakhir itulah Allah mewahyukan ayat Al-Quran yang terakhir sekali. Ayat Al-Quran pertama apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir apa? Itu jangan orang sebut. Yang terakhir ayat dia al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu untuk kamu. Itu ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, dihantar kepada Nabi Muhammad SAW dan dibaca kepada seluruh umat. Itu ayat terakhir. Hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi ayat itu sebagai dalil bahawa segala yang berlaku daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai sebelum ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu adalah fasa takmil syariah, fasa untuk menyempurnakan syariat. Jadi segala yang berlaku ketika itu kita mesti menakwilnya dengan sahih. Ini yang disebutkan oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Mesti menakwilnya dengan sahih. Tadi saya dah abang takwil tu apa kan? Mesti menakwil dengan sahih. Tak boleh kita baca hadis, Nabi kencing berdiri apa ni kan? Sangka buruk. Kan? Nabi pun tinggal sembahyang subuh ke? Nabi pun lupa apa rakaat ke? Sahabat pun berzina ke? Ada sahabat minum arak pun. Bacalah hadis ni, baca hadis tak ada guru. Jadilah jalan sesat. Jadilah Syiah. Jadilah macam-macam fahaman-fahaman yang bukan-bukan. Jadi kita kena faham dua ayat tu nah. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bermulalah syariat. Bermulalah syariat. Dan syariat itu ada nasikh dan mansuh. Nasikh dan mansuh. Kadang Allah perintah macam ni, lepas tu Allah mansuhkan balik. Contohnya nikah mut'ah dibenarkan pada mulanya. Nikah mut'ah ni apa? Nikah kontrak. Aku menikah dengan hang 1 jam saja. Lepas 1 jam jatuh talak. Pada awal-awal boleh. Lepas tu turun ayat kami mengharamkan selama-lamanya. Syiah tak percaya pada ayat tu. Dia tolak ayat tu. Sebab tu mereka masih amalkan mut'ah sampai ke hari ni. Mereka mut'ah setengah jam pun ada. Dah serupa macam rumah pelacuran. Cuma ditukar jadi nama nikah. Nikah mut'ah. Bayar mahar, lepas tu setengah jam. Dah jadi macam pelacuran, sama lah, apa beza dah. Benda tu dihalalkan pada mulanya kerana keadaan yang terdesak pada waktu tu. Para sahabat Nabi jauh daripada isteri-isterinya dan mereka berperang ekspedisi jauh daripada rumah.
Dan untuk mengelakkan dosa, Allah SWT mengizinkan nikah mut'ah. Selesaikan hajat kamu di situ, kemudian balik semula ke Madinah kepada isteri-isteri kamu. Ada punya cerita panjang. Kemudian Allah haramkan. Tapi Syiah teruskan sampai lah ni. Jadi di antara dua waktu tadi tu, apa yang berlaku ketika di tengah-tengah tu, ada nasikh, ada mansukh. Ada nasikh, ada mansukh. Ada benda Allah haramkan, betul Allah halalkan. Allah benda yang Allah halalkan, Allah haramkan. Sampailah yang terakhir ni, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Turunnya ayat tu, dah tidak ada lagi berlaku nasikh dan mansukh. Maka itu adalah syariat yang telah ditetapkan, itulah yang wajib kita ikut. Apa yang berlaku selepas itu tak perlu ditakwil lagi. Tiba-tiba ada wali Allah dia buat dosa apa, kita takwil lah. Seperti mana kita takwil kepada para sahabat. Apa takwilan pada para sahabat? Kenapa para sahabat melakukan dosa? Kerana itu adalah fasa takmil syariah, menyempurnakan syariah. Saya bagi contoh mudah. Allah wajibkan buat hukum hudud. Kalau berzina dah kahwin, kena rejam sampai mati. Kalau dia tak kahwin lagi, kena rotan, kan? 100 kali. Kalau dia mencuri, potong tangan. Betul? Kalau minum arak, kena cambuk, kena rotan 80 kali. Ini semua ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang Allah wajibkan kepada umat Islam ketika itu untuk laksanakan sebagai peraturan negara Madinah lah. Cuma timbul masalah, macam mana nak buat? Pasal semua wali belakang, siapa nak berzina? Faham tak ni? Semua wali Allah, sahabat Nabi semua wali Allah. Dah tak ada orang berzina, macam mana kita nak rejam orang? Macam mana Nabi nak tunjuk cara rejam yang betul? Sagi mereka buat rejam mereka sendiri. Dia kumpul ramai-ramai rejam sampai hancur kepala apa semua kan. Macam mana cara yang betul? Potong tangan. Tak ada siapa mencuri. Macam mana Nabi nak tunjuk potong tangan sampai mana? Sagi dia potong sampai bau ni. Faham tak ni? Macam mana cara pukulan kepada orang yang berzina? Dia tak boleh angkat sampai terang mana? Siapa yang nak kena tunjuk semua benda tu? Nabi SAW. Nabi kena tunjuk kepada siapa? Kepada para sahabat dia. Jadi para sahabat dia wajib melakukan dosa untuk menyempurnakan syariat. Wajib di sini ialah wajib pahala lah. Bukan mereka biar aku nak berzina. Bukan macam tu. Biar aku yang dipilih supaya berzina dan boleh menyempurnakan syariat dah. Dia akan ikut storyline takdir yang sama, terkena ujian, iman lemah apa semua, berlaku zina, lepas tu ditunjukkan oleh Nabi cara hudud untuk dilakukan. Faham ni? Jadi para sahabat Nabi melakukan dosa besar adalah untuk menyempurnakan agama. Dan mereka bukan sengaja orang kata memang, oi kita ni sahabat Nabi, kita ni jamin syurga dah. Boleh lah kita buat apa kita suka. Bukan macam tu. Bukan macam tu, faham dah? Apa yang berlaku tu takdir Allah. Tapi takdir Allah untuk menyempurnakan syariat. Jadi akan ada sahabat-sahabat Nabi yang terlanjur dengan tujuan Nabi boleh tunjuk macam mana cara melaksanakan orang potong tangan macam mana. Ada sahabat Nabi yang mencuri. Kalau Nabi nak tunjuk kat siapa lagi? Semua yang bertemu Nabi dikira sahabat. Kalau nak tunjuk dekat tabi'in, Nabi kena wafat dulu. Kalau Nabi dah wafat, sahabat nak tunjuk kepada tabi'in macam mana? Sahabat pun, zaman kami semua wali. Mana ada siapa mencuri, mana ada siapa membunuh, mana ada siapa minum arak. Maka hukum tu tak sempurna, tak jadi. Tak ada contoh. Bila tak ada contoh, orang pakai tafsir Al-Quran macam-macam, menggunakan tafsiran akal sendiri, nafsu sendiri, maka agama akan jadi cacah merbah. Jadi guru kami kata, para sahabat Nabi sangat dicintai oleh Allah, sehinggakan dosa mereka pun digunakan untuk berkhidmat kepada agama. Bukan setakat diri mereka, bukan setakat darah mereka, bukan setakat harta mereka, bukan setakat anak cucu mereka, digunakan untuk agama. Tapi dosa mereka pun Allah guna untuk agama juga. Punya Allah sayang kepada para sahabat Nabi. Dosa mereka pun Allah guna. Nak abang mai kata betapa Allah cintanya kepada para sahabat Nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini Al-Quran. Allah kata kami redha kepada semua sahabat Nabi. Nampak? Allah redha kepada semua sahabat Nabi. Redha ni makna dia sayang, sayang redha. Hampa buat apa pun aku redha. Nak mencuri, nak berzina, nak apa, aku redha. Jadi
Bagi ahli sunnah wal jamaah, kita wajib percaya dan beriman para sahabat Nabi semuanya wali Allah dan ahli syurga. Termasuklah yang pernah berzina, yang pernah mencuri, yang pernah minum arak. Depa semua wali Allah dan wajib syurga bagi depa. Depa semua ahli syurga. Dan dosa-dosa depa kita takwilkan macam yang tadi tu. Ulama-ulama menyebut dalam kitab ditakwilkan dengan cara yang sahih, iaitu digunakan dosa-dosa mereka dan kesilapan-kesilapan para nabi untuk menyempurnakan agama. Itu maksum dan mahfuz. Selesai bab amanah. Nanti kita masuk bab yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah bihamdik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.